Seorang kanak-kanak perempuan dimasukkan ke hospital selepas menunjukkan implikasi serius akibat termakan biskut di syaki mengandungi ganja. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, biskut tersebut dibuat bapanya berusia 38 tahun. Siasatan awal mendapati kanak-kanak 11 tahun itu termakan biskut di syaki dicampur ganja menyebabkan mangsa sesak nafas, pening kepala dan loya. Mangsa kini dalam keadaan stabil selepas dirujuk ke Hospital Taiping. Saringan ke atas suspek yang bekerja sebagai penoreh getah itu positif dadah THC. Ayah mangsa direman sehingga 3 Jun depan. Siasatan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang pemandu van mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Butterworth atas tuduhan menghantar komunikasi lucah kepada seorang wanita melalui aplikasi WhatsApp 7 tahun lalu. Tertuduh alias Mahmud, 58 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Nur Aini Yusof. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh menggunakan aplikasi WhatsApp telah secara sedar memulakan penghantaran komunikasi teks yang lucah sifatnya kepada satu nombor telefon lain dengan niat menyakitkan hati orang lain. Dia didakwa melakukan perbuatan itu pada 8 November 2016. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di bawah Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 233-3 Akta yang sama. Mahkamah kemudian menetapkan ikat jamin RM1,500 dan sebutan semula kes pada 26 Jun depan. Seorang lelaki di Bayan Lepas Pulau Pinang panik apabila seekor ular sawah tiba-tiba masuk bahagian bawah kereta yang dinaiki. Cubaannya untuk membawa keluar reptilia itu bagaimanapun tidak berhasil. Kejadian berlaku awal pagi tadi di kawasan Pangsapuri, Mutiara Perdana. Ular berkenaan dikesan keluar dari semak sebelum masuk bawah kereta terbabit. Cubaan mengeluarkan haiwan berkenaan tidak berjaya selepas ia didapati berada pada celah enjin. Angkatan Pertahanan Awam Daerah Barat Daya dipanggil. Pasukan penyelamat itu mengambil masa sekitar 1 jam bagi mengeluarkan ular berkenaan. Seramai 44,754 orang penagih berjaya dipulihkan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK menerusi program rawatan dan pemulihan dalam komuniti sepanjang tahun 2022. Daripada jumlah berkenaan, 19,440 klien telah dinilai dan 14,000 klien mencapai tahap kepulihan yang ditetapkan. Pencapaian pemulihan dinilai menerusi kaedah Cure and Care Recovery Index CCRI yang ditetapkan. 6,000 klien kini sedang menjalani program rawatan dan pemulihan dalam institusi di 30 puspen seluruh negara. Pusat rawatan kita ni, puspen, dan juga fasiliti yang lain yang menawarkan rawatan dalam komuniti AADK ini dijadikan sebagai satu pusat yang memberi pendidikan lebih kepada institusi pendidikan supaya mereka dididik dan mereka mendapat peluang untuk dipulihkan dari segi akal dia, jasmani dia dan rohani dia agar mereka boleh lebih produktif dan mendapat peluang kedua untuk meneruskan hidup. Sementara itu, Pemangku Raja Perlis Tuanku Saiful Izzuddin Putra Jamalul bertitah AADK diharap terus memberikan tahap prestasi perkhidmatan yang tinggi dalam menerajui program rawatan dan pemulihan penagihan dadah di negara ini. Kejayaan pemulihan penagihan dadah perlu dijalankan secara kolektif dan tidak boleh digalas oleh AADK bersendirian. Titah baginda, komitmen dan keterlibatan semua pihak meliputi klien, ahli keluarga, komuniti setempat, jabatan-jabatan, badan bukan kerajaan dan pemimpin penting. Meskipun mungkin berlaku pandangan sinikal dan stigma segelintir masyarakat terhadap usaha membanteras gejala dadah, saya dapati AADK tetap teguh dengan ilzamnya. Baik dari aspek pendidikan, pencegahan, pemulihan penagihan dadah dan juga aspek penguatkuasaan Akta Penagihan Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983.
Baginda bertitah pada Majlis Perasmian Puspen Bukit Cabang Perlis. Puspen Bukit Cabang adalah pusat pemulihan penagihan narkotik termoden ketika ini. Majlis Bandaraya Ipoh akan memasang 17 kamera lita tertutup di Stadium Perak Ipoh bagi meningkatkan tahap keselamatan di stadium berkenaan. Ia susulan 2 kes kecurian komponen lampu limpah yang terjadi pada Februari dan Mei tahun ini. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, pemasangan kamera itu akan bermula bulan hadapan melibatkan peruntukan RM50,000. Memang kita akan pasang. Yang tu memang kita putus dah setuju dah dulu dah pembajakan dah. Bulan 6 ni kita start. Bulan 6 ni start. Mungkin bulan depan kita start. Itu memang kita perketatkan. Pokok pun kita dah tebang. Pokok pun dah tebang lah. Pokok yang dia dah lompat daripada pokok. kita dah tebang lah kata. Awal Mei lalu, bilik Highmast Poultry di Stadium Perak sekali lagi dipecah masuk individu tidak bertanggungjawab menyebabkan kerugian kira-kira RM78,000.